natijah mazkuratun bimadatiha la suratiha. Apa maksud maddah dan apa maksud surah? Maddah ni adalah elemen daripada satu surah. Contoh kita kata al-alam hadisun, maka ni adalah surah dia. Adapun alam saja adalah maddah dan hadis saja adalah maddah. Jadi an-natijah mazkuratun dikias dengan maddah dan bukan dengan surah. Contoh kita tengok kepada natijah. Apa contoh? Muqaddimah surah, ni muqaddimah kubra, ni natijah. Al-alam mutaghayir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alam hadisun. Jadi alam ni adalah maddah dia dan ada satu maddah kat sini. Apa? Mutaghayir itu bukan maddah. Maddah tapi yang membina natijah. Maddah natijah. Ya. Surah ini terbina daripada dua maddah. Ya, surah terbina daripada dua maddah yang berasingnya. Berbeza dengan nanti yang kita sebut berbeza akan lebih nampak, lebih jelas. Jadi al-alam mutaghayir adalah dia ambil satu maddah saja. Maddah sahaja ada. Adapun surah alam hadisun secara sebiji macam ni tidak ada pada qiyas. Dan natijah pada qiyas ni disebut dengan bil quwwah, dengan makna dan bukan dengan fa'al. Iaitu kita katakan bahawa wujud natijah di dalam qiyas ni dengan quwwah, bukan dengan sebiji natijah yang ada. Saya tak faham. Kemudian disebut wa kharaja bi zalika al-qiyas syarti fa innahu dalun 'ala an-natijati bil fi'li, iaitu qiyas yang mana menunjukkan kepada natijah dengan fi'il, bil fi'li, iaitu dengan bentuknya yang sebetul. Ay zukirat fihi natijah bimadatiha wa suratiha, bimadatiha wa suratiha. Disebut di dalam terdapat dalam qiyas tersebut natijah dengan madahnya dan surahnya sekali. Kita masuk kepada yang kedua, iaitu qiyas al-istisna'i. Qiyas syarti. Qiyas syarti dia ada dua nama. Yang pertama qiyas syarti. Sebab apa disebut sebagai qiyas syarti? Sebab dia akan dimulakan dengan adat syarat ataupun istisna'i. Kenapa dia sebut sebagai istisna'i? Sebab nanti dia akan ada adat istisna untuk untuk menatijahkan sesuatu menentukan. Jadi dia sebut dengan dua nama lah, qiyas syarti ataupun qiyas istisna'i. Iaitu madada akan nanti jadi bil fi'li, dengan fa'al bil fi'li. Ay an-natijatu mazkuratun fihi bimadatiha wa suratiha. Tapi qiyas syarti contoh dia lain lah.
Ini adalah contoh untuk kias syarti. Dia sebutkan tadi kenapa dia sebut syarti, sebab dia ada tu syart. Dan dia ada istisna. Tapi kalau kita belajar nahwu, dia tak sebut lakin ni istisna, dia sebut sebagai istidrak. Tapi saja dia sebut istisna untuk memberi satu lafaz istilahi bagi jadi apa yang disebut madalla ala natijati bil fi'l, iaitu natijah kias ni disebut di dalam kias dengan fi'l, dengan wujud secara hakiki, iaitu dekat sini. Kana huwa insan, kan kita iktibar kana huwa haywan. Jadi dia adalah madalla ala natijati bil fi'li, dan dia menunjukkan natijah ni menunjukkan dengan madahnya huwa insan dan huwa haywan, dengan madahnya iaitu huwa, sebab kana ni termasukkan domain huwa dalam dia, dan juga haywan. Maka dia menunjukkan dengan madahnya dan juga dengan surah. Maka ini disebut sebagai kias syarti ataupun kias al-istisna. Bil fi'l sebab wujud secara hakiki, wujud secara bukan dengan kuah, bukan dengan terpisah, tapi dengan sebiji itu wujud di dalam kias. Dalam satu mukadimah, dalam salah satu mukadimah. Ni dekat sini kan, sebab ni mana mukadimah seorang? dia sebenarnya kalau istisna'i dia balik. Sini adalah kubra, ni adalah suruh. Ni natijah. Ini kita sebut sebagai istisna. Istisna apa? Istisna ain muqaddam. Jadi bahawa haywan. Kita tengok satu tu. Lau kana hadzal insan lakana hayawan, lakinnahu insan. Jadi kita istisna ain muqaddam, maka natijahnya adalah ain mubtada. Tapi ni nantilah, ni kita akan belajar pada bab dia, kias istisna. Cuma nak tunjuk kat sini adalah ini tak jelas tu ambil pada Syamsul Tali'ah semua. Jika ada Syamsul Tali'ah, ini satu semua kali mana. Ini kalau mewujud pun bukan di mana. Ni mukadimah yang awal tu. Tapi nahu kita kena ada satu istisna. Lakinnahu asyamsu tali'ah. Lakin asyamsu tali'ah. Maka natijah dia apa? Ini mukadimah pertama. Ini mukadimah kedua. Natijah dia anha mawjud. Jadi natijah dia
disebut secara fi'al pada kias dia bil fi'li, dan disebut secara maddah dia dan juga dengan surah dia. Maka ini adalah kias istisna. Tadi saya nak bezakan madah dan surah. Maddah Imkanat tu bukan madah. apa? Imkanat. Imkanat tu adat syarat. Madah tu nak bezakan surah. Maddah tu maudhu' mahmud. Maudhu' dengan mahmud. Untuk kita katakan bahawa al-alam hadisun. Ni maddah, campuran di antara dua maddah ni adalah surah. Faham tak? Jadi maddah lah ada mazkuratan di maddatiha, maddah dia ada, dan dengan maddah dia campur lagi dengan suratiha, dengan surahnya sahaja. Berbeza dengan tadi al-alam mutabayyin wa mutabayyin hadis wa mutabayyin hadis. Ini adalah kias iktibani sebab disebut maddah la surah. Faham ke? Dia sebut ni maddah, tapi surah surah natijah tu tidak disebut sebagai bil fi'li. Tidak disebut seketul al-alam hadis. Berbeza dengan sini. Sini disebut seketul dalam kias dia bil fi'li, bukan dengan bil quwwah. Yang ni bil quwwah sebab potensi untuk dapat kepada natijah tu dengan bil quwwah. Adapun di sini bil fi'li sebab dia ada maddah campur dengan surah sekali. Tapi dekat sini maddah sahaja. Ni maddah, maka dia berulang membentuk al-alam hadis. Jadi Ustaz, kalau kias syarti atau istisna ni, Okey. tak perlu mukadimah kedua. Tak perlu mukadimah kedua. Perlu mukadimah kedua. Dalam bab sijah. Ya, Mukadimah surah. nanti Musani akan buat pendapat ni. Musani kata sebenarnya yang kita tengok tu bihasabil zahir. Adapun natijah tu adalah qaul akhar. Kita tadi katakan bahawa mukadimah tu salah satu daripada natijah tu salah satu daripada terkandung dalam mukadimah, sebab dia akan menjadikan lazim mazum dan menjadi daur. Kita katakan bahawa natijah dah ada pada pada mukadimah, dan tiba-tiba ada natijah yang lain datang daripada mukadimah, maka benda tu lazim dan mazum menyebabkan benda tu dulu tu mustahil. Adapun yang disebutkan Syekh ni kias iktibani madal ala natijati bil quwwati tu ala hasabi zahir, secara zahir. Tapi perlu tak diperhatikan mukadimah kedua, sebab kalaulah kita tukar kepada lakin asyams laisa bitwali afi, betul, dia akan jadi natijah yang lain. Jadi fannaha ghairu mawjud. Ini disebut sebagai kita istisna naqid muqaddam. Maka natijahnya adalah naqid tali. Ini perlu, benda ni perlu sebab nanti dia akan menjejaskan kepada natijah. Apa yang jenis istilah ni tak ada madah dengan surah. Tak ada ada madah, tak ada surah. Ada madah dengan surah. Ada madah dia ada, madah natijah. Tapi surah alam hadis secara sebiji yang betul-betul dua-dua ni tidak ada dalam Dalam mukadimah. Sebab tu Musani sebut untuk kias al-iktibani madada ala natijati bil quwwati ay bil makna
dengan potensi, dengan kuah sahaja. Bi an takuna an-natijatu mazkuratan fihi, kembali kepada fihi itu kepada qiyas, bimaddatiha la suratiha, dengan madahnya sahaja dan bukan surahnya. Kal alam hadis fi ma taqaddam. Jadi alam hadis tu surah, alam madah, hadis tu madah. Jadi disebut dalam muqaddimah ataupun qiyas tu madah sahaja dan bukan surahnya. Maka dia sebut sebagai madalla ala natijati bil quwwah, bukan bil fi'li. Sebab natijah tidak ada pada muqaddimah secara fi'il, tapi secara quwwah sahaja. Adapun qiyas syarti dalun ala natijati bil fi'li, iaitu wujud dengan realiti wujud. Kan kita sebut quwwah dengan fi'il. Contoh, ana bagi contoh tadi. Apabila ana bercakap, maksudnya adalah ana mutakallimun bil fi'li. Jadi yang ditunjukkan dengan realiti, dengan hakiki dalam qiyas syarti itu, maka dia disebut sebagai qiyas syarti. Sebab natijah ditunjukkan di dalam muqaddimah qiyas tu dengan fi'il. Dia wujud secara hakiki. Maksud zukirat bil fi'li tu, zukirat fihi an-natijatu bimaddatiha wa suratiha, dengan madahnya dan juga dengan surahnya. Kaqaulina law kana hadza insanan lakana hayawanan lakinnahu insanan. Yang di fahuwa hayawan. Fahuwa hayawan tu termasuk dalam mukadimah yang first, iaitu lakana hayawan. Wa hadhihi an-natijatu zukirat fil qiyas bimaddatiha wa hay'atiha. Natijah ni disebut di dalam qiyas, mukadimah pertama, mukadimah kedua, dengan madahnya dengan dan juga hay'ahnya sekali, dua sekali. Maka disebut sebagai qiyas istisna'i ataupun qiyas syarti. Kaza qol, itu yang mereka katakan. Ni Syekh nak buat takrif bagi macam Ustaz saya sebut tadi. Sebab kalau kita kata macam tu di dalam mukadimah sudah ada natijah, maka tidak perlukan kepada natijah yang kedua. Saya kata bang, saya kata salah. Sambung. Wallazi yazhar, والذي يظهر أن هذا بحسب الظهور لأن النتيجة لازم القياس ولا يصح أن يكون اللازم جزءا من الملزوم بل هو مغير له. Faham. Dikatakan bahawa wallazi yazhar an hadza bihasabi zahir, apa yang terzahir bahawa perkara yang kita sebutkan tadi, iaitu madalla ala natijati bi quwwati, madalla ala natijati bi fi'li ala hasabi bihasabi zahir, lianna natijata lazimul qiyas. Natijah tu adalah yang lazim, yang terkeluar daripada qiyas. Wala yasihu an yakuna lazim juz'an min al-mazmum, maka tidak boleh lazim tu sebahagian daripada mazmum, sebab nanti dia akan menjadi daur. Lazim berhajatkan kepada mazmum. Bal huwa mughayyirun lahu, akan tetapi natijah tu adalah berbeza daripada qiyas tersebut. Faham? Maka fahamilah. Apa musannif sebut bahawa perkara yang disebutkan tadi adalah bihasabi zahir. Adapun natijah tu tidak ada dalam qiyas. Hakikatnya adalah qaulun akhar, mughayyirun lahu, berbeza dengan apa, tidak disebut di dalam qiyas. Natijah tu tak, bukan apa yang ada dalam mukadimah. Ia bukan Boleh tanya. hakikatnya. Tapi zahirnya, perkataan tu lah, perkataan zahir tu adalah kita boleh iktibarkan ada. Syamsu tali'ah nahar mawjud, ada. Jadi itu adalah bihasab zahir. Adapun natijah tu adalah walaupun ada pada disebut dalam tu, tapi sebenarnya adalah qaulun akhar, dan dia berbeza dengan mukadimah yang di atas. Dan satu lagi Syekh Damanhuri istidrak untuk Imam Akhdari, sebab di dalam matan ni
Imam Damanhuri kata syarti tu hanya khusus iktibar ni khusus untuk hamliyah sahaja. Sedangkan yang sebenar-benarnya adalah iktibar ni tidak khusus pada hamliyah, bahkan boleh masuk syartiyah sekali di dalam iktibar ni. Mana sebut apa tadi? Mana sebut balik. Musannif menyebut waqtassa bil hamliyah. Imam Akhtabi menyebut bahawa qiyas iktibar ni hanya khusus untuk hamliyah. Tetapi Imam Damanhuri istidrak balik Imam Akhtabi, katakan bahawa bahkan boleh masuk hamliyah dan juga syartiyah juga di dalam qiyas iktibar ni. Adapun perkataan musannif Imam Akhtabi waqtassa bil hamliyah adalah alal ghalib, secara ghalibnya. ويتركب هذا القياس من الحملية والشرطية. وأما كون المبني واختص بالحملية فجرى على الغالب. فإن أردت تركيب القياس الاقتراني تركبه على الوجه المعتبر عندهم من الإتيان بوصف جامع بين طرفي المخلوق كالتغير في المثال المتقدم. ومن ترتيب المقدمات جمع مقدمة، أي القضية التي جعلت جزء دليل، وسميت بذلك لتقدمها على المطلوب. فإن لم تكن جزء دليل فلا تسمى مقدمة، بأن تقدم المقدمة الصغرى على الكبرى. ومن تمييز الصحيح من الفاسد، لأن النتيجة لازم، واللازم بحسب منزومه إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد. فالنتيجة صحيحة إن كان كل من المتقدمة صحيحا وإلا ففاسدا. ومن اندراج المقدمة الصغرى في الكبرى، والمراد بالمقدمة الصغرى المشتملة على الحد الأصغر الذي هو موضوع النتيجة العالم متغير في المثال المتقدم، وبالكبرى المشتملة على الحد الأكبر الذي هو محمول النتيجة فكل متغير حادث، والمتكرر بين الحد الأصغر والأكبر يسمى حدا أوسط، وهو الذي يوظف عند أخذ النتيجة كالمتغير فيما تقدم. فقول المصنف وأصغر إلى الآخر يستغنى عنه بقوله وما من المقدمات البيت. Ini adalah syarat-syarat untuk kita bina kias, iaitu kias yang kita sebutkan tadi adalah kias iktibar. Kita bincangkan kias iktibar ni terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada kias istisna'i. Fa in aradta tarkib al-qiyas al-iktirani fa rakibhu ala wajhi al-mu'tabar min ityani wasfin jami'in baina at-tarafay al-matlub. Kena mendatangkan wasfun jami', iaitu sifat yang mana berhimpun di antara kedua-duanya. Contoh yang kita berikan tadi iaitu mutaghayyir. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Jadi ada wasfun jami', dan wasfun jami' disebut lebih senang lepas ni sebagai haddul wasat. Haddul wasat iaitu di antara haddul akbar dengan haddul asghar. Kena datangkan ada wasfun jami'. Wa min tartibil muqaddimati jam'u muqaddimah ay al-qadiyyah allati ju'ilat juz'a dalil sumiyat bidzalika litaqaddumiha 'ala al-matlub. Kenapa muqaddimah dinamakan muqaddimah? Sebab litaqaddumiha, terkehadapannya ia daripada sesuatu makhluk. Kenapa natijah disebut sebagai makhluk? Sebab ada dua cara. Dan ini kembali kepada perbahasan perbezaan yang antara mutakallim dengan filosof. Kalau mutakallim, dia perbezaan di antara mutakallim dengan filosof. Mutakallim ni dia i'tiqad dulu daripada aqaid yang benar dalam Islam, barulah dia istidlal. Contoh kita katakan bahawa mutakallim tu i'tiqadkan bahawa Allah wujud, dan Allah wujud tu dinamakan sebagai makhluk.
Sebab ma tuliba minhu al-istidlal, apa yang kita tuntut daripadanya istidlal. Maka natijah tu kita tak sebut natijah pada keadaan tersebut, kita sebut sebagai matlub. Adapun filosof, dia menggunakan kaedah terlebih dahulu, barulah disampaikan kepada natijah. Maka pada ketika natijah sampai melalui istidlal, maka disebut sebagai natijah tu adalah natijah, berbeza dengan matlub. Fa illam takun juz'a dalilin fala tusamma muqaddimatan, ya'an tuqaddima muqaddimatu surwa ala kubra. Wa min tamyiz as-sahih min al-fasid li'anna an-natijata lazimun wal lazimu bihasabi manzumihi. Mesti kita lihat kepada muqaddimah tu, sama ada muqaddimah tu benar ataupun tidak. Kerana natijah itu adalah lazim daripada qiyas. Sekiranya qiyas terbina daripada muqaddimah yang salah, maka natijahnya akan terbina akan lahir muqaddimah yang salah. In sahihan fa sahihun wa in fasidan fa fasidun. Sekiranya terbina daripada muqaddimah yang fasid, maka dia akan jadi fasid. Fa natijatu sahihatu in kana kullun min muqaddimataini sahihan. Dan natijah itu menjadi sahih apabila muqaddimah tersebut sahih, dan apabila muqaddimah itu fasid, maka natijah dia juga fasid. Wa min dibajil muqaddimati surra fil kubra, maka mesti ada indibaj, maksudnya perhubungan di antara muqaddimah surra dengan muqaddimah kubra, iaitu kena diikat dengan hadul wasat, hadul awsat. Wal murad bil muqaddimati surra al mustamila ala haddil asra allazi huwa al mawdu'un natijah kan alam mutaghayyir fi misli al mutaqaddim, wa bil kubra al mustamila ala haddil akbar allazi huwa mahmudun natijati ka kullu mutaghayyir hadisun, wal mutaqabilu bain al haddil asghar wal akbar yusamma haddan awsat wa huwa allazi yuhzaf inda akhir natijati kal mutaghayyir fi ma taqaddam. Jadi kita ada tiga had, iaitu had akbar, had asghar, had akbar dengan had asghar. Ini adalah maudhu' natijah. Ini adalah mahmul natijah. Apa yang berbeza maudhu' natijah? Kat sini disebut sebagai had asghar. Apa yang berbeza mahmul natijah disebut sebagai had akbar. Dan yang mutakabir ni yang berulang di dalam qiyas adalah hadul wasat. Hadul wasat itu kalau tengok kat sini yang berulang adalah mutabayyin. Dan hadul wasat ni yuzab inda aqdi bin natijati. Dihadapkan ketika kita ingin ambil natijah itu. Maudhu' mana boleh kita ambil hadal asghar dan akbar. Saya Muqaddimah sughra hadal asghar sama. tak sama. Baik. Dan hadal asghar ni alam. Hadal asghar alam. Hadal akbar hadis. Adapun al-alam tabayyin muqaddimah surah.
Kalau sebelum ni mukadimah. Adapun mutabayyin hadul wasat. Daripada hadul wasat ni lah nanti kita akan masuk kepada perbahasan syakal. Dan perbahasan syakal tu adalah perbahasan yang terpenting lah dalam kias iktiwan. Kita akan masuk ke perbahasan syakal. فقول المصنف وأصغر إلى آخره واستغنى عن قوله وما من المقدمة. Serta bahagian syarat kias. Setakat tu ada soalan? Kita akan masuk perbahasan syakal. Cuma perbahasan syakal ni akan panjang sikit. Sebab kalau kita ambil separuh-separuh, kita akan tak nampak semua. Syakal ni ada 4. Kalau kita ambil 2, lepas tu kita sambung 2 lagi minggu depan, dia tak berapa jelas. Dia nanti kita akan terpotong-potong maklumat dia. Cuma anda terangkan yang sampai sini sebelum kita masuk kepada anwar dia. Anda terangkan apakah maksud syakal dan pembahagian dia. Khususnya sana Ustaz Luqman. الأشكال الشيء عند هؤلاء الناس يبحث عن قضية القياس من غير أن اعتبر أصلا ذاك بالضرب له مشابه وللمقدمات أشكال فقط 4 بحسب الحد الوسط حمل بصغرى ووضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويكرر حمل بالكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالثا عرف ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكلم فحيث أن هذا النظام يقدر كفاسد النظام. أقول له فصل سابق في بعض النسخ والشكل يطلق لغة على هيئة الشيء. Dekat akul lafzul fasl sakitun fi ba'd nusakh. Ni ada satu faedah disebutkan bahawa fasal pada faslun fi ashkal tu pada beberapa manuskrip terjatuh. Jadi ini menunjukkan bahawa Imam Ahmad dan Manhubi pun adalah soal muhakkik bagi manuskrip